Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni mimma nasitu 'allimni mimma jahiltu ya arhamar rahimin arhamna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu 'anni walau ayah. Allahumma ja'alni minas salihin wal muslihin wa la taj'alni minal mufsidin ad-dallin wal mudillin. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali baitihi wa ala ali baitihi. Malam ini kita mau bicara tazkirah masalah kelebihan nisfus Sya'ban. Nisfus Sya'ban, saya nak beri dalil 2 3 4 dalil. Nah, sikit sajalah. Untuk menggalakkan bagi mereka yang ingin nak mengadakan nisfus Sya'ban pada malam esok lah, malam Ahad ni. Malam esok, mana hari Sabtu, malam Ahad. Hari Ahad tu kita puasa. Ya, kerana Arab ni dia mari malam dulu daripada tengah hari. Nah, Arab dia mari malam dulu daripada tengah hari. Maknanya kelebihan Sya'ban ni banyaklah kita tengok dalam hadis Rasulullah SAW, dan ulama dulu-dulu pun tak tinggal. Nah, yang pertamanya al-fuqaha pula. Setengah fuqaha saat ni tu kata mengadakan Lailatul Nisfus Sya'ban saat itu untuk mendapatkan rahmah wal maghfirah. Dua itu. Mengadakan malam Nisfus Sya'ban saat itu untuk mendapatkan rahmat daripada Allah dan maghfirah daripada Allah. Dua itu. Mana rahmat lagi, lepas tu maghfirah lagi. Nah, rahmat ni sangat besar, kita berkehendak. Nah, kita duduk dengan rahmat Tuhan. Kita hidup dengan rahmat Tuhan. Kita duduk menyawa, boleh makan nasi, boleh kecing, boleh boleh buat najis kecil, najis besar. Nah, boleh minum air, semua tu daripada rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tidur, maghfirah dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam nisfus Sya'ban. Itu maknanya fuqaha, setengah-setengah fuqaha zaman dulu saat itu banyak mengadakan malam nisfus Sya'ban itu. Dia maknanya menghidupkan malam nisfus Sya'ban dah. Dengan sebab tu kalau mengikut setengah fuqaha saat itu, kita jangan tinggallah. Ini pendapat setengah-setengah fuqaha. Yang kedua pula, kita nak sebut bahagian dia mengata taklif buat saat itu, sebut ulama dia Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah saat itu dia kata lagu mana? Sungguh tawaifah minas salafina kanu yakumunaha wa innama karu ba'da salafa. Dia ada setengah daripada kumpulan-kumpulan salafah saat itu mengadakan malam nisfus Sya'ban, dan setengah-setengah saat itu dia tak membuat. Dia tak membuat lagu mana? Iktimak dalam masjid. Lepas tu dia bila kata iktimak dalam masjid, buat perhimpunan dalam masjid saat itu adalah satu daripada bid'ah rekaan. Mana dia sokong suruh buat kata. Sungguh kata inna tawaifah. Sungguhnya tawaif saat itu, gulungan-gulungan atau setengah-setengah gulungan saat itu daripada salafah saat itu mengadakan. Setengah daripada gulungan saat itu tak mau buat di masjid. Buat hiburan ramai tu tak mau. Ni pendapat Ibn Taymiyah dah. Dia kata nak buat saat itu, dia kata masuk, dia kata fadlul am. Kelebihan saat itu umum, tidak taksis. Taksis lagi sebagai kata kita baca Yasin 3 kali ke semaya ni, itu taksis lagi. Dari segi umum saat itu, fadlul am saat itu kelebihan adalah umum. Kelebihan adalah bab ibadat nisfus Sya'ban. Tidak boleh tertentu. Kita nak baca Yasin kan, semaya 100 rakaat itu dia tidak boleh kata, kerana itu satu daripada perkara yang bid'ah. Selepas tu pula pendapat daripada Darul Ifta Masriyah, mengikut fatwa daripada ulama Mesir, bahwasanya ihyad Lailatul Nisfu min Sya'ban itu maknanya bi annaha
ad'aat yata bi anna bid'atin. Sungguhnya perkara itu bid'ah. Innama hiya aqwal mardudah. Sungguhnya perkataan bid'ah itu mardudah, ditolak. Ditolak. Kita mengadakan malam nisfu Sa'ban saat itu bid'ah, maka ahli fatwa ulama Mesir dan ifta Mesir saat itu dia menolakkan perkataan ini kata. Bil ahadits ma'surat, dengan ada hadis-hadis maksurat daripada Nabi, wa ara al-a'immah, dan pendapat-pendapat daripada a'immatul ummah, maknanya ulama-ulama ummah, dan dikerja ulama saat itu di zaman dulu lagi. Ini maknanya telah ditetapkan oleh qawaid syar'i kata. Qawaid syar'i. Ini maknanya pendapat fatwa daripada lujnah Darul Ifta Mesir kata tidak mengapa. Bahawasanya dia berkata bid'ah saat itu ditolak. Tidak ada bid'ah. Lepas tu salah satu daripada pendapatnya di ketua Umar Hashim. Umar Hashim saat itu, dia diketua saat itu, ulama Zahir yang tertua. Selepas tu pula dia boleh diketua di bahagian Al-Hadis Nabawi. Mana hadis Rasulullah saat itu dia habis ke bahagian itulah, dan dia alin bagi hadis dah. Dia lagu mana? Dia kata orang-orang yang mengatakan mana bahasanya bid'ah saat itu, dia kata orang meletakkan bahasa malam Lailatul Qadar itu bid'ah saat itu, dia kata kazab, bil kazab, dia kata dengan bohong, dia kata dia memberi peringatan bahasanya hadis daripada kelebihan bulan nisfu Sa'ban saat itu adalah hadis yang sahih, dia kata. Mengikut yang mengaji, dia kata. Bahasanya Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata 40,000 hadis. 40,000 hadis lagi tak ada saat itu. Setengah-setengah riwayatnya ada hadis dhaif. Lepas tu dia kata kerana apakah dia bertanya, membubuh juga hadis dhaif dalam kitabmu, kita. Dia takut daripada mana? Takut bahawasanya hadis dhaif tu atau hadis yang dia mengata hadis munkar, hadis maudhu' saat itu ada tarik lain lagi sahih. Maka dia bohong di atas Nabi juga. Bermaknanya kalau kita katakan hadis ni hadis dhaif atau hadis ni hadis maudhu', padahal ada jalan lain lagi. Hadis ni mari jalan lain saat itu sahih. Kita masuk dalam bohong juga dengan hadis Nabi. Ini kata dia memberi peringatan, memberi peringatan. Kerana setengah-setengah dia tak faham dari segi hadis itu, seperti hadis kata Nabi kata, Tuhan kata aku perintahkan orang selain peras ni setengah siapa kata la ilaha illallah saat itu dah. Itu hadis itu dah hadis sahih, tapi setengah orang-orang yang menolakkan hadis ni kata hadis maudhu', kerana paksa orang saat itu masuk Islam. Dia kata faham hadis tu molek dulu, dia kata. Faham hadis molek tu. Ini maknanya pendapat Umar Hashim saat itu, dia kata dia beri peringatan bahawasanya orang kata hadis maudhu', hadis bid'ah saat itu, takut-takut dia bohong di atas Nabi. Kerana ada jalan lain lagi menguatkan di atas hadis tu. Maka kita masuk dalam bohong juga. Kita ingkar hadis Nabi tu, masuk dalam bohong juga di atas Nabi. Ini tak boleh. Dia kata Nabi maknanya dia larang sekali, dia beri inzar sekali. Beri inzar maknanya beri peringatan kepada orang yang duk tad'ifkan hadis, duk buat atas hadis ni hadis maudhu', hadis ni hadis munkar. Dia kata takut-takut ada jalan lain lagi kita tak temu, kita hadis ni adalah hadis sahih. Lepas tu kita pergi ingkar hadis sahih saat itu, mengatakan hadis maudhu', hadis munkar, maka kita bohong di atas Nabi juga. Maka bohong di atas Nabi satu, orang bohong di atas Nabi itu nerakalah cadangan dia. Ini maknanya sedikit sebanyak tentang pendapat-pendapat ulama bahawasanya buat nisfu Sa'ban saat itu, mengikut orang nak buat saat itu boleh buat dah. Lepas tu cara kita buat lagu mana? Adakah kita nak buat di rumah dah dengan keluarga kita atau di masjid? Buat di masjid tidak ada dalam sunnah Nabi, tidak ada dalam Quran. Tapi
Kalaulah kita nak buat di masjid, boleh ke tak? InsyaAllah boleh. Nah, nak buat di rumah, boleh ke tak? InsyaAllah boleh. Dengan kerana apa? Nak buat seorangan pun boleh juga. Kita buat seorang kita boleh juga. Nah, kerana kita saat ni tu, kalaulah kita saat ni tu buat amalan saat ni tu dengan maksus, kat ni setengah dia tak hak tolak bid'ah tu dia tak ambuh. Kelebihan mana sahabat saat itu tidak ada maksus. Kita nak amal apa pun amal lah, dia tak. Tak nanti baca Yasin 3 kali ke, tak nanti semaya tu semaya ni kadang kita nak zikir, nak baca Quran, nak istighfar, doa tu boleh. Jangan maksus dia tak. Kita maksus saat ni tu kerana jalan-jalan orang tua buat dah. Dia tebah wasiat dah jalan. Dia sodak wasiat dah jalan. Wi kemudahan dah kepada kita. Ada doa apa cukup siap dah dah. Maka kita lalu atas jalan itu senanglah. Kita tidak kena nebah jalan lain. Tidak kena sodak jalan lain. Selepas tu pula kita buat ramai-ramai di masjid. Kerana buat ramai-ramai saat itu Islam sokong. Jadullah ma'al jamaah. Kelebihan semaya saat itu, semaya seorang dengan semaya jemaah tu 20 kali ganda. Ada. Ini maknanya kelebihan jemaah saat itu, berjemaah saat itu kelebihan sangat besar. Kerana kita beramal dengan secara jemaah saat itu, kita ada semangat. Tak berasa jemung, tak berasa penat. Sebab kita nebah dera saat itu. Nebah dera saat itu, maknanya tidak ada jemung. Tidak berasa letih. Kerana nebah seorang ni start tak apa. Tapi kalau kita saat itu nebah dera, menebah sikit, aku menebah sikit. Nah, kita galik. Demikian juga kita beribadat secara jamaah saat itu. Setan pun nak tipu payah sikit. Kita pun rajin sikit. Nah, rajin naik semangat sikit kerja ramai-ramai ni. Nak kerja di rumah boleh juga, nak buat di rumah boleh juga. Keluarga kita, nak buat seorang duit pun boleh juga. Tengok di atas kemudahan kita. Kelebihan ni di atas di atas pun kemudahan kita. Ini sebab itulah bagi sayanya bahwasanya malam nisfu Sa'ban ni mengikut hadis-hadis Nabi saat ni itu, banyak daripada hadis Nabi adalah kelebihan yang sangat besar lah. Patut kita menghidupkan malam nisfu Sa'ban saat ni. Patut kita menghidupkan malam nisfu Sa'ban dengan seorang diri kita kah, dengan keluarga kah, di masjid kah, boleh berlaku. Mengikut kemudahan bagi kita dah. Lepas tu yang kedua, masalah yang kedua pula, dengan doa dia saat ni itu untuk mengubahkan nasib kita. Doa pada malam Sa'ban. Doa niat pertama lagu mana? Tiga kali baca Yasin tua kita doa saat itu dah, nanti sampai masalah doa pula dah. Apa boleh mengubah dah nasib kita? Kita ke situ pula yang kedua. Soalannya, adakah boleh mengubahkan qadar yang telah ditentukan oleh Allah? Itu soalan yang kita kena buat soalan. Jawabnya boleh. Kita nak mengubah nasib seseorang itu melalui doa kita dan perbuatan kita. Dua cara. Nak ubah nasib kita saat itu melalui dengan doa kita, dengan doa satu cara, dengan perbuatan satu cara. Doa, Nabi suruh doa. Kan? Perbuatan, Nabi suruh juga. Seperti nak panjang umur, Nabi kata, pergi hubung rahim. Nak murah rezeki, pergi hubung rahim. Hak payah rezeki saat itu. Hak pandai umur saat itu, boleh panjang umur dengan kita berhubung rahim. Itu perbuatan. Dengan doa, tambah-tambah lagi doa. Doa lagu mana? Doa mana, nasib mana yang boleh berubah? Setengah-setengah manusia saat itu, Islam kita tak ada arah tu catat aku lagu nidah. Setelah qada aku lagu nidah. Tak mau usaha, tak mau kerja langsung dah. Duduk di atas qada tu. Itu salah. Itu salah. Itu salah. Selain saat itu, dia boleh berubah saat itu, nasib kita boleh berubah. Hak malaikat catat 80,000. Setelah kita umur kita 40 hari dalam kandungan ibu saat itu, malaikat mencatat kita. Catat kerjaan kita, rezeki kita, ajal kita, bahagia ke atau celaka hidup atas dunia ni. 4 perkara saat itu dia mencatat. Hak benda ni boleh berubah. Boleh berubah.
Berubah lagu mana? Berubah setiap hari, setiap masa. Satu cara. Nasib pak-pak saat itu boleh berubah pada setiap hari dan setiap masa. Yang pertama, berubah pada seminggu sekali. Satu cara. Berubah pada setahun sekali. Atau 2 kali setahun. Satu cara. 3 cara. Saya nak ubahkan nasib kita, nak ubahkan qadar kita sana 3 cara. Berubah setiap hari. Berubah setiap hari saat itu seperti mana kita berdoa pagi, kunut pagi saat itu. Kita baca doa kunut subuh saat itu. Itu kita minta nasib kita dah. Kita minta nasib kita, minta Tuhan menentukan nasib kita dengan kunut itu. Doa kita waktu subuh. Dengan sebab tu Nabi ajar azkar pagi dan petang. Nabi ajar azkar pagi dan petang. Mau tidak Nabi tak ajar. Nah, dia ajar lagu mana? Seperti kita tercontoh kata. Siapa-siapa dia baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' was sami'ul alim. Orang itu tak akan kena bahaya pada hari itu. Kalau kita tak baca, boleh dikena. Kalau kita tak baca, Nabi jamin kata, kalau kita baca, Nabi jamin kata orang itu tak kena. Benar-benar bahaya. Ini boleh mengubah dengan azkar kita. Boleh mengubah dengan doa subuh kita, doa kunut kita. Doa waktu pagi, subuh waktu pagi saat itu. Pasal azkar pagi petang. Lepas tu doa kita setiap waktu semaya. Ini ubah nasib kita, nak ubah qadar kita saat itu. Hak pak tercatat dalam perut ibu saat itu. Berubah di mana? Di setiap hari dan setiap masa. Berubah pada tiap minggu pula, hari Jumaat. Kerana Nabi kata hari Jumaat saat itu, inna fil jama'ati sa'atan la yas'alullahu al-'abdu fiha syai'an illa atahu Allah iyyahu. Bermakna dimaksudkan hadis ni, pada hari Jumaat saat itu ada satu masa tidak dimintakan oleh hamba Allah sesuatu perkara melainkan Tuhan berilah. Kebanyakan ulama kata ditetapkan waktu selepas asar sampai maghrib. Itu banyak salafus salihin ditetapkan waktu Jumaat saat itu, hari Jumaat ditetapkan selepas asar sampai maghrib saat itu dia sentiasa minta doa. Masa tu. Ini maknanya berubah seminggu sekali. Berubah setahun 2 kali pula kita. Berubah setahun 2 kali nasib kita, qadar kita saat ni, qadar kita saat itu. Masa mana? Nisfu Sa'bah. Lepas tu pula Lailatul Qadar. Dan sebab tu malam Isyak saat itu, malam Ahad saat itu, malam Nisfu Sa'bah kita berdoa banyak. Sebagai orang tua-tua kita baca Yasin 3 kali dengan berkat Yasin. Hati Quran saat itu minta Tuhan ubahkan nasib kita. Nasib yang tercatat 4 perkara dalam perut ibu saat itu. Pada malam Nisfu Sa'bah 1 setahun sekali. Pada malam Lailatul Qadar 1 pula. Yang setahun sekali dah. Setahun 2 kali dah. Bermakna nasib kita tu di tangan kita. Dengan pertikan doa kita nak minta apa. Lepas tu dengan perbuatan kita, silaturahim, itu apa ni, Nabi telah sudah. Kita buat baik kepada orang. Kita buat mana, buat kebajikan tu, kebajikan ni, asallah umur kita panjang, rezeki kita murah. Dengan pertikan kita lagu tu. Adapun doa apa ni, nasib kita yang tak boleh berubah, qadar kita yang tak boleh berubah, seperti kata nasib yang telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Putih, hitam, janguk, huduh, dan mokpok kita sebab dia itu tak boleh ubah. Kita tak boleh ubah nasib kita. Ini ayat nasib kita boleh berubah. Dengan sebab tu banyak-banyaklah kita berdoa pada malam nisfu Sa'bah, pada malam Isyak ni, malam Ahad ni, hari Ahad tu kita pakai puasa. Ahad tu kita pakai puasa. Lepas tu kita mari tengok hadis dengan secara rekah-rekah dah. Diriwayatkan oleh Tabrani dah. Yattali Allah ila khalqi fi lailatin nisfi min asy-Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa lil musyrik aw musyahini. Tuhan cari tengok kepada makhluk-makhluk dia pada malam nisfu Sa'bah.
kita cari tengok. Nah, kita cari tengok pada mana sahabat sana fayaghfiru li jami'i khalqi, maka Tuhan apung. Maka Tuhan apung segala makhluk dia. Hak berdosa yang dia saat itu, mukmin yang berdosa dia saat itu, dia apung segala-galanya. Malaikat dia tak apung dua, dia tak apung. Lil musyriki, bagi orang yang syirik kepada Tuhan, ni Tuhan marah sekali syirik. Lazulmun azim, dosa yang paling besar. Sebab itu kita jangan bersyirik dengan Tuhan. Satu, hak Tuhan tak apung. Golongan yang syirik saat itu tak apung sama sekali. Golongan yang kedua pula, golongan yang musyahinin, orang duk balah saat itu. Duk balah dah. Duk balah dengan waris-waris kita kadang. Duk balah dengan keluarga kita, dengan jiran kita, dengan saing kita. Tambah-tambah lain masalah duk balah lah agama kerana dah. Siapa tak cekak pergi mari, siapa tak tegar pergi mari dengan hak agama. Itu puak ni dah. Ini tak boleh. Tuhan tak apa. Maka kalau kita nak beri Tuhan apa Malaysia ni, kita kena pergi maaf. Mana seteru awak seteru, kita buat seteru dengan dia dan dia seteru dengan kita kejam maaf. Itu ada yang pertama secara rekah. Ada yang kedua pula, diriwayatkan Ibnu Majah dah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kan lailatul nisfu sya'bani faqumu lailaha wa sumu naharha. Apabila sampai waktu nisfu Sya'ban saat itu, faqumu lailaha, maka mendirikan malam. Maknanya menghidupkan malam saat ini. Menghidupkan malam ke mana? Diri malam ke mana? Semaya sunat, semaya gilah, nak semaya apa pun. Semaya apa ni? Semaya tasbih. Semaya tasbih tu apa segala 10 dosanya. 10 dosa dah. Kelebihan semaya tasbih. Nak buat apa? Nak selawat ke, nak istighfar ke, nak minta doa, mintakanlah nisfu Sya'ban. Itu menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Wasumu naharha, lepas tu kita puasa di harinya. Pada hari Ahad ni. Mana Malaysia ni malam nisfu Sya'ban. Kerana Arab saat ni tu yang mari malam dulu daripada hari. Mari malam dulu, malam ni kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Nah, faqumu lailaha wasumu nahara. Isyak ni kita puasa. Isyak kita puasa. Hari Ahad ni kita puasa dah. Walaupun hadis ni hadis dhaif, tapi kebanyakan ulama saat itu dengan fadail amal masuklah sahih. Dari segi maknanya sahih. Kita hubung dengan hadis-hadis yang lain lagi. Ini pendapat ulama. Lepas tu satu hadis lagi diriwayatkan oleh Ibnu Majah juga. An Aisyah radhiyallahu anha qalat faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin, di satu malam aku tentu hilang Rasulullah daripada aku pada satu malam. Fa kharajtu fa idza huwa bil baqi, maka aku tubik, maka Nabi saya duduk di kubur Baqi. Rafi'an ra'sahu ila as-sama'i, dia maknanya akik kepala yang naik ke langit, doa yang naik ke langit. Itu bukan dalil kata, dalil kata bukan ada Tuhan atas langit tak. Bermakna tempat melia di langit saat itu. Tempat melia di langit. Di bawah bumi saat itu tempat hina. Okay. Dengan sebab tu kita sujud kepada Tuhan itu sujud tempat hina. Kalau kita menghinakan diri, kita meliakan Tuhan. Langit saat itu tempat melia. Atas tu adalah tempat melia. Bukan menunjuk kata Tuhan berada atas langit. Rafi'un ra'sahu ila as-sama'i, Nabi akak langit. Faqali akunti takhafina an tahifa Allah alaiki wa rasulahu. Kita mu takut ke nak buat zalim kepada dikau kerana dah. Oleh Allah dan Rasul ni dah. Lepas tu Sayyidah Aisyah kata, aku takut mugi kepada umur isterimu yang lain, kata kita. Lepas tu Nabi kata, innallaha azza wa jalla yanzilu lailata nisfu min asy-sya'ban ila as-sama'i dunya. Sungguhnya
Tuhan saat ni itu pada malam nisfu Sa'ban turun kepada langit dunia, ni dah. Ila samai dunia fayaghfiru, maka Tuhan apung li aktsara min adadis sya'ri ghanamil kalbi. Dah. Tuhan apung sebanyak-banyak daripada mana? Daripada bulu kambing Bani Kalb. Bulu kambing Bani Kalbat sana itu maknanya Bani Kalbat itu yang pera banyak sekali kambing. Seekor kambing itu banyak dah lah. Maka kambing yang banyak sana itu apa sebanyak bulu kambing itulah ya. Kambing yang Bani Kalb pera itulah. Ini ayat kelebihan pada nisfu Sa'ban. Banyak hadis maknanya merayakan kelebihan dari segi pada malam Sa'ban saat itu. Dengan sebab itulah Ummah Hashim saat itu dia kata memberi peringatan kepada orang yang membid'ahkan pada malam Sa'ban saat itu. Dia kata beringat bahwasanya menolakkan hadis maksurat, doa maksurat di nisfu Sa'ban saat itu. Takut-takut doa tu hak Nabi. Takut-takut hadis tu kita kata hadis maudhu', hadis munkar saat itu, takut hadis Nabi sungguh benar pada jalan yang lain, maka termasuk kita ni bohong di atas Nabi juga. Itu sebagai memberi peringatan oleh Dr. Umar Hashim. Dia tamat bagi hadis, doktor bagi hadis, ulama yang tertua di Azhar. Ini ayat peringatan dia. Imam Syafi'i pula lah. Kita dapat pendapat Imam Syafi'i. Bila kita dia bahwasanya inna doa, sungguhnya doa saat itu yustajabu fi khamsi layalin. Doa saat itu diterima pada 5 malam. Fi lailatul jum'ati, pada malam Jumaat. Dengan sebab tu malam Jumaat kita banyakkan doa. Kerana malam yang mulia, hari Jumaat tu ada hari mulia, malam tu ada malam yang mulia. Lepas tu walailatul adha, malam hari raya Aidil Adha. 2. Walailatul fitri, lepas tu hari raya Aidil Fitri. 3. Wa awwali lailatin min Rajab, pada awal malam Rajab. Lepas tu yang kelima pula walailatin nisfi Sya'ban, malam nisfi Sya'ban, malam Sa'dah. Ini pendapat ulama yang kita ada beriman dengan yang kita ada bermazhab dengan Imam Syafi'i. Mengikut pendapat Imam Syafi'i bahwasanya malam nisfu Sya'ban ni malam yang diterimakan doa kita ni. Tuhan terimakan doa kita. Kita banyakkanlah doa pada malam esok. Pada satu malam ni kita usaha berdoa banyak. Banyak doa sekali. Tidur sikit sekali pada malam esok. Amalkan doa banyak. Kita nak sedekah, nak khairat apa, nak jamu lah malam yang baik ni. Esoklah harta kita tak sia-sia. Selepas tu pula benda yang kita sedekah tu, benda yang kita buat jamu saat ni tu, niat minta Tuhan sampaikan pahala ni kepada dua ibu bapa kita, nenek moyang kita, waris-waris kita, guru kita yang mengajar kita, kenal halah saat itu, kawan kalau kita, kaum muslimin dan muslimat. Itulah cara Islam ajar kita, sebagaimana ia berdoa kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'alna ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita berdoa kepada orang tua kita, hadiah pahala kepada orang tua kita, dan istighfar kepada orang tua kita, minta selamat orang tua kita berada dalam kubur. Itulah ihsan kita semasa dia mati dah. Allahumma ja'al qabrahuma raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahuma hufratan niran. Allahumma zil qabrahuma nuran wa diya wa bahjatan wa lahiquhuma ma'an nabiyyin wasiddiqin wal mursalin. Boleh kata bahasa talih bahasa Arab, bahasa Melayu. Itu ihsan kita kepada dua ibu bapa kita yang berada dalam kubur. Dia sangat berkandak di masa lalu. Dia nak buat ibadat tak boleh. Dia nak sedekah tak boleh. Nak zikir pun tak boleh. Tapi ia boleh nak darjat ni dengan doa kita. Dengan kita istighfari kepada dia, dengan doa kita doa kepada dia, itulah darjat yang terangkat dua ibu bapa kita, nenek moyang kita dan guru kita dah.
insya-Allah lah sekiranya manfaat kepada kaum muslimin celah pakat celah wa itu ni wadi ulaf ini orang yang tunjuk jalan kepada jalan yang baik saat itu seperti dia buat kerja dah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.